Okey. Alright. Okey, seperti mana yang kita janjikan Okey, hari ini kita akan buat briefing sikit berkaitan dengan proposal dan juga presentation nanti. Okey. So, sebagaimana kita maklum tarikh akhir penghantaran proposal kamu adalah sebelum cuti raya haji. Okey. Jadi sebelum cuti raya haji kamu dah settle semualah. Okey, dan tarikh penghantaran kepada penyelia masing-masing untuk semakan adalah seminggu sebelum dia. Okey, seperti yang saya tunjuk sinilah Okey. 16 Jun hari Jumaat adalah tarikh akhir penghantaran kepada supervisor masing-masing. Okey, ini jangan kata kamu supervisor hilang lah, supervisor tak dapat dicari lah, supervisor hilang daripada radar. Okey. So ini tarikh akhir kamu hantar pada dia. Okey, untuk semakan dan pembetulan. Alright, sebab yalah banyak lagi semakan perlu dibuat untuk kamu punya proposal Okey, sebelum kamu present. Okey. Jadi seminggu selepas itu pada 23 Jun hari Jumaat adalah tarikh akhir untuk kamu hantar ke dalam uFuture. Okey. Saya akan buat nantilah untuk nama kamu untuk hantar ke uFuture. Okey. Ini tarikh akhir. Siapa yang awal dah siap boleh hantar, tiada masalah. Okey. Sebabnya pada selepas daripada raya haji tersebut pada minggu ke-13 7 Julai adalah final presentation kamu. Okey. So final presentation ni adalah di mana kamu akan present kepada panel-panel yang telah dilantik. Okey. Dan panel sebelum panel buat penilaian, dia akan baca proposal kamulah. Jadi proposal kamu penting untuk para panel baca dahulu sebab presentation tak lama. Paling-paling pun 10 minit macam tu. Jadi kalau kamu cerita macam-macam dalam kamu punya proposal untuk kamu present dalam waktu 10 minit memang agak sukar lah. Jadi ambil yang paling penting sahaja. Okey. Jadi kita mulakan dengan kamu punya proposal dahulu. Okey, ini adalah template proposal. Okey. Template proposal yang mana kamu boleh download di uFuture. Saya ulang, kamu boleh download di uFuture di bawah nama Dr. Muhammad Faizal. Kat situ ada template ni lah, proposal. Situ ada folder Dr. Muhammad Faizal. Okey, kamu boleh download, borang-borang semua kat situ. Okey. Alright. So, template ni akan digunakan pakai oleh semua pelajar yang mengambil MEC 600. MEC 601. Sorry. Okey, FYP1. Alright. Okey. So, dia bentuk dia lebih kurang macam ni. Okey. Ni template nanti kamu tukarlah nama kamu. Tukar nama, tukar title. Okey, ini contoh. Tapi dia punya format dia macam ni. Okey, title. Okey, siapa-siapa yang dah buat edit title tu masukkan title yang sebenar kat sini lah. Okey. Okey, so letakkan nama student ID dan supervisor. Okey. Alright. So apa konten dalam proposal? Okey, apa konten dia? Firstly adalah kamu punya project summary. Okey, apa makna project summary? Project summary ni adalah kamu buat summarize kamu punya project dalam satu perenggan atau dua perenggan. Okey.
So apa yang kamu perlukan tulis adalah kamu punya project broad. Okey, apa secara keseluruhannya projek kamu tu apa buat dalam 1-2 ayat. Kan kamu tak perlu detail-detail cerita apa yang kamu nak buat. Lepas tu apa kamu punya objektif, dan kalau kata lain untuk objektif adalah specific aim. So maknanya apa yang kamu nak capai. Kamu dah ada kamu punya projek, lepas tu kamu nak capai apa. Contohnya projek kamu nak buat kereta. Okey, contohnya lah projek buat kereta. Contoh kereta tu besar sangat lah. Contoh lebih kurang senang cerita kita buat kereta. Contoh apa objektif dia? Objektif dia adalah nak buat kereta paling laju. Contoh paling laju kalah kereta Formula 1. Tu dia punya projek dia. Okey, objektif dia paling laju. Aim dia berkaitan dengan kelajuan. So maknanya kamu nak sisi besar lah, kamu nak pakai turbo lah, twin turbo lah, macam mana, up to you. Itu contoh. Okay. So kat sini kamu kena very clear. Bila orang baca project summary ni, mereka dah dapat gambaran apa yang kamu nak buat, apa yang kamu nak capai. Jangan sampai pula sampai kat hujung-hujung panel baca sampai dekat kamu punya conclusion tu, dia tak tahu apa benda kamu nak buat sebenarnya. Okay. Alright. So basically apa benda yang kamu nak tulis dekat project summary ni juga adalah kamu punya description. Okay. Lepas tu kamu punya description method kamu nak capai. Alright. So method nak capai ni maknanya kamu ialah dalam pada kamu nak buat kereta tu macam mana cara dia. Adakah kamu dengan menggunakan kayu, ataupun kamu menggunakan papan, ataupun kamu menggunakan plastik, atau menggunakan besi, atau menggunakan aluminium, atau karbon seramik. Itu kena cerita secara secara summary. Jangan cerita detail pula. Cerita detail nanti tempat metodologi lah. Ini metode secara summary. Macam mana cara dia? Macam mana kamu nak buat kereta tu. Macam tu. Okay. So dia punya summary tak lebih daripada 250 perkataan dalam satu paragraf. Okay. Boleh dapat Ini project summary. So nanti FYP 2, saya ulang, FYP 2, mula-mula kamu masuk sahaja dalam beberapa minggu mereka dah minta abstract. Abstract tu project summary kamu lah. Time tu lah kelang kabut lah, apa dia summary, apa dia semua. Inilah benda dia kamu nak buat. So yang ni buat betul-betul, buat kerja sekali. Jangan buat kerja 10 kali. Inilah project summary. Ini yang kamu akan bawa kepada FYP 2 nanti. FYP 2 nanti macam mana nak buat abstract. Benda ni dah ada. Inilah dia. Okey. Cuma dekat abstract tu dah ada result. Okey. Yang ni pun dah ada result. Cuma yang ni preliminary result. Okey. Jadi dekat FYP 2 nanti abstract tu dah ada apa result, apa conclusion dia. Belum detail. Okey. Belum detail sebab mungkin belum habis. Tapi dah ada dia punya preliminary result dekat project summary ni. Dalam satu paragraf kamu kena cerita keseluruhan apa kamu nak buat, apa dia punya objektif, apa dia punya method, apa dia punya result. Result belum ada lagi. Untuk FE2 nanti ada result. Okay. Alright. Boleh Itu project summary. Yang kedua adalah kamu punya introduction ataupun background. Kat sini baru kamu nak cerita apa benda yang kamu nak buat tu, apa background dia, kenapa nak buat. Contoh, kamu nak buat kereta, apa background dia, kenapa tiba-tiba kamu terdetik kat hati nak buat kereta. Kan? Apa sebelum ni bas tak cukup, ataupun tak boleh nak pakai helikopter. Maksudnya kena pakai kereta juga. Jadi kena cerita apa dia punya background dia, study kamu tu. Kan? Mana tahu kamu kereta ada tapi terlalu lambat. So nak pergi kelas lambat, jadi kena pakai kereta yang super turbo. Jadi itu kamu cerita dia punya background. Ada banyak lah.
Okey. Ada banyak cara atau banyak approach untuk kamu cerita kepada pembaca apa background kamu sampai kamu buat projek tersebut. Okey. Alright. Okey. Dalam pada introduction ataupun background tu, bila kamu cerita kenapa kamu nak buat kereta tu, pastikan kamu jangan sembang merapu. Faham tak? Okey, jangan sembang merapu. Macam mana kita nak elakkan daripada sembang merapu adalah dengan menggunakan literature review. Okey, apa maknanya literature review ni? Maknanya orang dah buat ataupun ada rujukan. Kita bukan petik daripada kayangan ataupun pluck from the sky. Okey. So maknanya apa yang kamu nak cerita, background kamu, kamu punya introduction kamu punya sejarah, apa jua yang berkaitan dengan kajian kamu adalah berdasarkan daripada apa yang orang dah buat dan ada rujukan. Kita mesti rujukan. Dia senang cerita macam ni lah. Kita bukan sembang kedai kopi lah. Macam tu. Bukan sembang kedai mamak main PUBG. Bukan. Okey. Ini kita kena buat apa yang kamu nak cerita mesti ada rujukan. Contohnya, kereta sebelum ni kamu nak buat kereta paling laju sebab kereta yang ada sekarang ni keretanya lembab, tak laju. Mesti ada rujukan. Contoh, Zainor 2023 mengatakan kereta-kereta di Malaysia ni hanya mampu lari berkelajuan 140 km sejam. Contoh. Lepas tu mungkin Ali 2029. Contoh 2029 mengatakan kereta kat Malaysia ni tak ada turbo, semua pakai elektrik. Contoh. Jadi daripada situ kamu perlukan satu kereta yang boleh mencapai 500 km sejam. Jadi itu kamu punya maksud perkataan laju. Itu contoh. Jadi kamu kena cari bahan-bahan yang boleh dijadikan rujukan kamu, okey, untuk menguatkan hujah-hujah untuk kajian kamu. Jangan sembang sahaja. Okey. Jadi sebab benda ni kita buat kajian ilmiah. Okey, maknanya kita buat secara akademik, ilmiah. Kita bukan buat asal sembang-sembang merata, sembang kat Facebook. Bukan. So ini adalah benda yang nyata dan semua perkara yang kamu buat memerlukan rujukan yang nyata. Okey, itulah literature review. So macam mana nak construct kamu punya literature review? Kita dah adakan satu sesi sebelum ni macam mana nak buat literature review kamu. Okey. Boleh Alright. So daripada literature review kamu perlu buat kamu punya problem statement dan objektif. Okey, kamu dah buat kajian, contoh kamu dah buat rujukan, dan merujuk kepada ramai-ramai bahan-bahan bacaan, bahan-bahan ilmiah mengatakan kereta sekarang tak laju. So apa problem dia? Kenapa kamu nak buat kajian kereta laju-laju? Sebab sekarang problem dia adalah kamu terlewat pergi kelas. Contoh. Itu problem pertama. Problem pertama lewat pergi kelas jadi perlukan kereta yang laju. Kita yang sekarang tak laju. Contoh. Okey, problem kedua, kereta sekarang ni speed dia hanya contohlah 180 km sejam. Tak cukup, dia perlukan 300 km sejam. Contoh, itu problem. Jadi problem statement tu kena very clear. Okey, untuk mencapai problem statement yang pertama mengatakan kamu terlambat pergi kelas, objektif dia adalah memerlukan satu kaedah pengangkutan yang baru. Faham tak? Dia kena tally tau. Okey, problem statement kamu terlewat ke kelas. Objektif dia adalah perlukan to evaluate ataupun to determine ataupun to analyze the effective vehicle ataupun the most reliable vehicle. Contoh,
untuk memudahkan kamu ke kelas. Itu objektif dia. Okey, problem statement kedua, kereta tak cukup laju. Contoh. So, dia punya objektif dia pula so to construct, to design, to analyze, to evaluate, to synthesize the most speeding vehicle. Macam tu. Jadi dia tally antara problem statement dan objektif, dia tally. Okey. So antara kedua ni, problem statement dengan objektif, dia tally. Problem statement ni dia datang daripada kamu punya literature review. Okey. So kamu cerita apa masalah pada kajian kamu, bukan masalah pun. Apa sebab kamu nak buat, dan kamu fokus, that is the room of improvement, that is your problem statement. Lepas tu baru kamu boleh buat, kamu boleh construct kamu punya objektif. Okay, so ketiga-tiga ni adalah tally. Jangan satu cerita lain. Contoh, kamu nak buat kereta laju, objektif dia adalah tayar saya tak cukup slick. Dia lari ke laut lah tu. Okay, so dia kena tally. Okay, boleh So kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya bila-bila masa tanpa perlu ujung-ujung nantilah. Tak perlu ujung-ujung. Sekarang kalau kamu ada soalan pun kamu boleh bertanya. Okey boleh Senyap itu? Boleh Doktor. Okey. Alright, itu untuk problem statement dan objektif. Lepas tu kita pergi scope and limitation. Apa makna scope, apa makna limitation? Scope adalah kamu, contohnya lah kajian kamu nak buat kereta paling laju. Apa scope dia? Scope dia hanyalah fokus pada kelajuan. Brake nombor 2. Nak laju je dulu, berhenti nombor 2. Itu bukan kajian saya. So scope saya hanya pada kelajuan semata-mata. Dan kelajuan tu pula hanya pada jalan lurus. Jalan selekor, terbalik ke apa, itu bukan skop saya. Contohnya macam tu lah. Sebab, yalah tak sempat. Kita ada time frame kita sendiri kan. Jadi kalau kita nak fokus pada kelajuan, kelajuan sahaja. Jalan lurus sahaja. Untuk selekor, bukan dia. Untuk brake, bukan dia. Untuk memecut pun bukan dia. Itu contoh. Itu skop dia. Jadi skop ni kena very clear, sebab dia akan defend kamu, dia akan membantu kamu ketika kamu present nanti. Sebab panel kadang-kadang ada yang tak faham, kadang rasa macam tak cukup ataupun rasa macam terlebih. Jadi skop tu nanti dia akan guide kamu, okay, this section enough untuk kamu punya project. Skop tu penting jadi semua kena buat dia punya scope. Okey, lepas tu kita pergi kepada limitation. Okey, apa limitation kepada projek ni? Contohnya kamu nak test laju dekat atas dyno. Contoh, okey, ataupun kamu nak test kelajuan dekat track Litar Sepang contoh. Jadi limitation dia dekat track sahajalah. Bukan dekat atas highway. Sebab kalau atas highway mungkin orang dah cop mak rempit, dah lain. So limitation testing dekat secured environment contohnya lah. So limitation untuk testing kamu, untuk kamu punya method kamu, untuk kamu punya machineries, untuk support benda kamu punya project, itu adalah kamu punya limitation. Okay, so kat sini ada banyak contoh lah. Ada number of sample, actual place, number of variables. Okay, so itu adalah kamu punya limitation. So yang tu pun very clear, kena tulis very clear, sebab dia akan membantu kamu ketika kamu present nanti. Sebab nanti panel akan evaluate sama ada kamu punya projek ni cukup ataupun tidak untuk level degree. Kadang-kadang kamu fikir nak simple, sebenarnya hanya untuk level SPM. Tak cukup. Jadi dia kena untuk level degree kejuruteraan mechanical. Panel akan evaluate. So scope dan limitation tu paling penting untuk memastikan
projek kamu memenuhi keperluan ijazah sarjana muda. Okey, boleh dapat tangkap Okey, so kita pergi kepada metodologi. So apa yang ada di metodologi adalah kamu patut describe kamu punya specific procedure ataupun kamu punya teknik ataupun apa jua cara untuk kamu menjayakan projek kamu. Testing lab hanyalah contoh prosedur dekat lab testing lab contoh kamu penggunaan alat, contoh penggunaan alat dyno. Okey, penggunaan alat dyno tu hanya sebahagian daripada metodologi kamu. Faham tak? Sebab metodologi dia kamu kena design body, kamu design engine, kamu kena buat dia punya overhaul ke apa semua, itu dia punya prosedur ataupun dia punya method. So at the end kamu akan test kamu punya kereta atas mesin dyno. So dyno tu hanyalah sebahagian daripada kamu punya prosedur ataupun method. Okey, contohnya juga, contoh yang kedua saya bagi, kamu nak buat testing material. Kamu nak buat bending test. So method dia adalah prosedur buat sampel, macam mana bancuh sampel, potong sampel, sampel punya standard, berapa saiz, berapa tebal. Lepas tu kamu test dekat mesin. Mesin tu pun ada standard operation procedure dia, SOP dia. So itu adalah prosedur untuk testing gunakan mesin. Selepas testing, kamu nak kena check pula pakai SEM ke apa ke dia punya ni tracking apa semua. So total tu semua adalah kamu punya metodologi. Okey, bukan hanya testing lab guna bending machine satu. Itu saja kamu prosedur. Tak, kita bukan buat lab, kita buat kajian. Lab tu hanya sebahagian daripada kamu punya kajian. Okey? Boleh faham So kat sini kamu boleh macam-macam kamu letak. Kamu boleh letak tables, figures. Lepas tu kamu macam-macam lah kamu punya cara supaya panel ataupun pembaca faham dengan proposal kamu. Okey Boleh Okey, itu untuk section metodologi. Okey. Di sini juga dalam template ni ada tunjukkan cara-cara menggunakan figure. Ni cara menggunakan figure. Ni formatting now. Formatting macam mana nak construct figure. Okey. Jadi bila kamu nak buat figure kena ikut formatting macam ni. Apa makna dia? Makna dia kamu jangan screenshot, tepek, pack kecuali gambar tu ada sumber. Ini kamu ambil gambar macam ni, patutnya kamu kena lukis sendiri, terutama benda-benda yang melibatkan kajian kamu. Kamu kena lukis sendiri Okey, bukannya kamu ambil tangkap gambar, ambil kat Google, tangkap gambar letak. Tak boleh. Okey. Sebenarnya kalau kamu ada perasan pun sekarang ni Facebook apa semualah, semua ada copyright. Google pun ada copyright. Okey, so maknanya kamu tak boleh sewenang-wenangnya ambil hak orang, cut paste masuk dalam kamu punya. Tak boleh. Kalau kamu buat sekarang jelah tengah hot semua nak jadi content creator kan. Masuk lagu ikut suka, sekali kena block, terus kena ban. Kenapa? Sebab copyright. Sama juga. Itu baru cerita pasal Facebook dan Google. Ini akademik, ilmiah. So maknanya kamu tak boleh ambil tanpa sebarang citation. Okey, kamu nak kena ambil, kalau boleh yang terbaik adalah kamu lukis semula. Jangan copy paste macam tu sahaja. So kena tu very very clear
Sebab sebab apa jua kamu punya thesis, dia akan upload secara online sekarang, bukan macam dulu. So bila upload secara online, dia akan terbuka kepada orang untuk check kamu punya originality. Kamu masuk copy paste orang punya, nanti orang akan detect, so dia akan anggap kamu meniru. So yang ni kena very take serious. Sebab sekarang memang dah macam-macam cara orang boleh detect. Okay, faham untuk cara-cara untuk figure ni So jalan terbaik, lukis sendiri, itu tak ada siapa yang detect. Okay, ini cara untuk buat tables. Okay, jangan hanya ambil copy paste daripada Excel, kelepek tampal situ. Bukan, kita dah level degree, at least kamu mesti ada standard macam mana nak construct tables. Bukan main tipik semata-mata. Okay, alright. Itu berkaitan dengan tables. Ini adalah flowchart. Okay, so kena hati-hati dengan flowchart. Okay, jangan main tipik-tipik saja semata-mata. Okay, alright. So kita pergi kepada preliminary result. Okay, so please, saya ingatkan semula FYP 1 bukan semata-mata buat proposal. Tak. Proposal berapa keping je. Kamu buat dalam masa 1 semester. 1 semester maknanya kamu dah buat separuh perjalanan kajian kamu. So maknanya kamu dah mula masuk lab, ataupun kamu dah, selain daripada lab apa jugalah, kamu dah mulakan kajian kamu separuh perjalanan. Okay, so maknanya kamu dah ada kamu punya pra-result ataupun preliminary result. Okay, so apa maknanya? Maknanya kamu dah ada data. Bukan data yang detail ataupun result detail ataupun result yang kamu nak pakai, tapi dia adalah preliminary. Maknanya kamu dah run kamu punya method, kamu dah buat. Method dah buat, makna benda tu dah berjalan. Cuma belum yang pastinya lah. Okay, so bila kamu present nanti, kamu akan ada satu section preliminary result dan itu ada markah. Okay, boleh so yang ni kena hati-hati sebab dia ada markah, ada portion markah dia kat situ. Kalau kamu letak dia kosong, maka kosonglah dia. Okay, so semua kajian kamu dah ada result, tapi bukan result akhir, dia adalah preliminary result. Okay, and then reference. Okay, macam mana nak buat reference ni? Kita pakai Vancouver numbering system macam ni ni style Vancouver numbering system. Okay, so yang ni kalau kamu menggunakan Mendeley, so benda ni semua dah ada, dia akan auto generate untuk kamu. Alright, okay, important notes. Okay, so proposal adalah 8 muka sahaja, tak termasuk front cover dengan appendix gancat. 8 muka sahaja. Okay, kenapa? Sebab bilangan kamu ramai. Okay, untuk batch kamu sekarang tak ramai, 100 lebih dekat 200 macam tu, tak ramai. Kalau batch yang ramai sampai 600, satu panel perlu menyemak sehingga 15 pelajar. Okay, 15 pelajar. Nampak macam baru 15. Kalau satu pelajar 10 muka surat, 15 dah 150. Dah macam baca buku teks, kamu tahu tak? 150, tebal macam mana? Okay, jadi jangan menyeksa panel-panel kita. Mereka cuma insan biasa.
Jadi jangan lebih daripada 8. Okey, ini kita dah wartakan awal-awal. So kamu kena construct very precise, so very informative dan very precise. Gunakan chart, tables atau sebagainya untuk memudahkan kamu nak buat proposal kamu. Okey, reference minimum 10, maksimum 15 reference. Okey, sebab nanti bila dekat FAP 2 dia akan tambah lagi. Dia akan jadi 30 reference. So untuk FAP 1 10 ke 15. Kamu letak 3 4 tak cukup. Okey? So yang ni antara yang penting yang perlu saya bagi tahu. Okey? Alright. So untuk presentation dia hanya sekitar 10 minit sahaja presentation. Q&A lebih kurang 5 minit. So total lebih kurang 15 minit presentation. Okey, nanti saya akan bagi list semua untuk kamu semak. Alright. So list semua pelajar berserta dengan kamu punya panels. Okey. So nanti saya akan bagi dia punya waktulah. Okey, waktu tu kita akan buat pada hari Jumaat. Jumaat ya. Pada waktu petang lepas sembahyang Jumaat. Okey, lepas sembahyang Jumaat. Okey, maknanya kamu akan berurusan dengan panel tersebut. Okey, saya tak bagi tahu bila untuk C polan A, C polan B, C polan C, saya tak susun. Sebab kadang-kadang ada yang terlajak, nanti terlebih-terlebih. Okey, ada yang terkurang, ada yang tak datang. Jadi saya akan beri kepada panels untuk panel tentukan. Kamu just standby pada waktu petang tersebut, standby saja. Bila dipanggil kamu terus masuk. Kamu nak main PUBG ke, nak main apa je sekalipun selepas daripada presentation tu. Fokus pada waktu present ni. Okey. Jadi pada waktu present ni nanti selepas panel siap dengan kawan kamu, dia akan panggil kamu masuk. Jadi petang Jumaat tu Okey. Yang kedua, saya akan bagi link invitation menggunakan email rasmi UiTM. Jadi bila kamu join, kamu juga kena gunakan student email. Email rasmi UiTM. Kalau tak, auto tendang. Bukan saya yang buat, Google yang buat. So pastikan student email kamu aktif. Okey. Itu untuk presentation. Okey, dan yang terakhir untuk presentation ni, kalau kita manusia, saya beritahu awal-awal, kalau panel ada urusan dan mungkin mereka postpone awal ataupun lambatkan, ada kemungkinan. Sebab kita ni semua manusia, kita tak tahu. Student pun ada masalah, panel pun ada masalah. Kita tak tahu, wallahualam. Apa jua berlaku pada kamu berurusan dengan panel. Okey, yang penting markah daripada panel. Okey, kalau boleh jangan nak postpone, jangan nak apa kalau boleh lah kan. Tapi kalau panel request, ikut panel. So panel yang gembira biasanya markah kamu gembira lah. Panel yang berduka amat menyayat hati nanti. Okey, saya pun cuba untuk menggembirakan para panel untuk kamu punya presentation smooth. Okey. Alright, itu berkaitan dengan proposal dan presentation. Setakat ni saya dah ada apa-apa soalan. Saya nak bagi mana dia punya ni keluar. Saya nak bagi attendance.
Ada soalan? Semua okey? Macam okey. Okey. So kalau semua tak ada masalah, okey. Kalau semua okey, alhamdulillah lah. Kan? Kita okey je. Okey. So suka saya ingatkan kembali ini adalah tarikh kamu. Tu saya bagi link attendance untuk kamu sign attendance. Okey. So kat sini kita ada berapa participant? 64 orang sahaja. Yang lain saya tak tahu ke mana. Okey. Tak apalah apa yang ada. Okey. 64 orang. Poster presentation tak ada template. Okey, presentation ni adalah kamu present proposal kamu. Proposal ni content dia ni tadi tu. Ni content dia ni. Inilah kamu nak present. Okey. Ini yang kamu nak present. Alright, dia bukan present benda bukan. Inilah dia. Yang ini bila kamu hantar kepada panel, panel akan baca. Detail lah. Yang kamu kena present semula pada mereka. Okey. Sebab dia ada bahagian Q&A tu kan. Kalau kamu bagi panel sahaja kamu punya proposal, dia tak ada proposal nak tanya pun tak boleh. Jadi dia kena present supaya ada Q&A. Q&A tu yang penting. Kadang-kadang ada juga panel kan, dia dah baca kan, dia mesti present kamu 2-3 minit dia. Just kenalkan diri, apa kamu nak buat, tu je. Lepas tu terus Q&A. Q&A ni bukan dia nak hentam kamu dah. Dia cuma nak tengok skop kamu cukup tak cukup, limitation kamu okey tak okey, tajuk kena tak kena, objektif tak boleh. Kadang-kadang objektif ni kadang pun pening-pening juga kan. Ada yang minta apa? Buat dia punya cita-cita ambition tu terlalu kayangan tau. Jadi panel tu dia akan gunakan kepakaran dia untuk kesesuaian kamu. Macam tu. Okay, alright. Okay, setakat ni ada soalan lain? Okay, macam mana nak tahu siapa panel yang menilai kita? Saya akan bagi list. Kan saya beritahu tadi, saya akan bagi list. Saya akan bagi list siapa panel kamu. Nanti kamu akan contact. Kita contact lah, senang. Kamu dah set awal-awal, saya akan bagilah, jangan risau. InsyaAllah. Harap-harap lepas raya tu tak mabuk daging lembu kan. Manalah tahu kan. Lepas tu balik sekarang ni banyak sangat cuti. Baru cuti tu hari ni, cuti lagi. Tapi yalah, nak buat macam mana kan, raya kan. Jadi nanti lepas raya ni ataupun sebelum raya ni saya akan bagi list lah untuk kamu semak. Presentation secara online ni saya tulis besar tu, Google Meet. Ni besar Google Meet. Ini kamu boleh download dekat eFeature bahagian announcement. Okay, presentation online Google Meet. Okay. Alright. Ada soalan lain? Okay. Yang paling penting adalah meet your deadline. Sebab benda ni paling penting. Benda yang tak ada very annoying ataupun very irritating adalah student submit lambat. Sebab kita dah plan nak baca. Panel dah plan nak baca, dia ada slot-slot dia. Sebab banyak tau, bukan sikit. Jadi dia dah plan waktu dia dan kamu tak hantar, kamu hantar lambat, dia akan irritate mereka. Mereka yang panel yang irritate ni, panel pegang 50% tau. Banyak tau. Saya dah bagi tadi rubrik kan, presentation. Dia bukan rubrik presentation. Saya dah bagi sekali pemarkahan. Dalam tu ada presentation. Pemarkahan
dalam permakahan tu ada presentation sekali. Termasuklah pakai baju. Baju, pakaian rasmi. Kamu jangan present. Okey, yang kedua, buka kamera. Jangan present tutup kamera sebab ada markah baju. Jadi kamu nampak lah. At least lah bahagian belah atas tu kamu duduk atas meja kan. Belah atas tu pakailah formal, pakai tali tie. Okey, complete semua. Bawah kamu nak pakai kain ke, pakai seluar pendek ke, orang tak nampak, tak apa. Macam saya ni selalu, biasanya saya akan on kamera, tapi sebab hari ni saya punya kamera Kong, tengok nampak. Saya buka je nampak kosong. Saya pun tak tahu kamera saya. Takkan nak beli laptop baru, aduh. Jadi saya tutup supaya nampaklah saya tengah duduk macam tu kan. Okay. So rubrik-rubrik apa semua saya dah bagi tadi kan dalam kamu punya grup Telegram permakahan. Dalam rubrik tak ada letak muka panel. Okey, kamu tanya rubrik kan. Dalam rubrik tu tak ada letak muka panel sebagai background dan markah lebih, itu tak ada. Kalau benda tu ada dalam rubrik, dia ada markah penuh. Ada markah dan kena wajib letak lah sebab dalam rubrik kan. Wajib letak. Tapi untuk letak muka, itu belum ada. Belum ada dalam rubrik. Okey, itu saya tak pastilah. Tapi manalah tahu. Boleh cuba. Tak cuba tak tahu. Kan? Betul tak? Okey. Alright. Ada soalan lain? Ada rekod? Saya ada rekod. Ni tengah rekod kan? Nanti saya akan post dekat YouTube. YouTube saya Dia hang. YouTube saya. Banyak sangat email ni. Okey, ni YouTube saya Lambat pula internet pagi ni. Tengah buka. Biasa laju hari ni. Lambat pula, slow pula. Okey, ni saya punya apa jua semua boleh rujuk kat sini Takkan si. Okey. Yang ni tak ada dalam rubrik. Yang ni tak ada dalam rubrik. Apa bendanya? Kalau kamu tekan subscribe. Itu tak ada dalam rubrik. Kalau kamu tekan subscribe, saya bersyukur. Okey, tak ada rubrik maknanya tak ada markah. Tapi kalau kamu nak rujuk semua ada. Semua saya dah postkan dalam ni apa jua yang secara online saya dah post. Okey, dan juga yang paling terkini minggu depan macam saya ada beritahu minggu depan kita ada bukan kita ada. Saya anjurkan satu talk introduction to ANSYS. So siapa-siapa yang menggunakan ANSYS boleh attend lah.
Dan saya tak buat secara online. Saya boleh rakam dan saya akan upload di channel saya. Saya rakam, saya upload di channel saya. Okey. Saya tak boleh buat live. Sebab apa? Sebab internet tak ada. Wi-Fi situ teruk. Okey. Kalau ada Wi-Fi tu lain cerita lah. Sebab dia satu hari suntuk kan. Nanti saya akan buat dalam beberapa part lah. Part 1, part 2, part 3, part 4. Untuk introduction to ANSYS. Okey, yang tu untuk minggu depan. Jadi kalau kamu siapa-siapa yang tak dapat hadir, nak rujuk, boleh rujuk dekat, nanti saya akan uploadkan untuk ANSYS tu lah. So untuk yang sekarang ni, okey, yang ni saya punya channel, jadi boleh rujuk. Okey, manalah tahu kamu nak rujuk balik cara-cara. Saya punya playlist. Ada banyak termo dia, Unicity ada, Hit and Feed ada. Okey. So nanti kamu boleh subscribe lah. Okay. Alright. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya berhenti. Saya tutup.